Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para penonton yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang ini berada di bulan Maulid, bulan di mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Tiada nabi dan rasul datang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah petanda bahawa dunia dan umat manusia telah pun masuk ke akhir zaman, semakin dekat dengan hari kiamat. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat membimbing umatnya sezamannya dan juga umat Rasulullah SAW yang datang setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid menjadi bulan yang istimewa buat kita semua, umat baginda Nabi Muhammad SAW, apabila kita memperingati perjalanan mulia Nabi Muhammad SAW, kita memperingati kehidupan baginda, mengenangkan segala perjuangannya, mempelajari akhlak-akhlak mulia SAW dan segala ajaran yang telah disampaikan kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita cekal dan mampu untuk menempuh perjalanan hidup ini yang pastinya penuh dengan kenikmatan dan pada waktu yang sama penuh dengan pancaroba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga kita, memberikan kebahagiaan bukan saja di dunia bahkan di hari akhirat kelak. Selagi mana kita mengikuti segala ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara pengajaran ataupun anjuran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah untuk memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang benar-benar mengikuti ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam, orang-orang soleh, para ulama, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan selalu memperbanyakkan hari mereka dengan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka akan merasakan kekosongan atau merasakan tidak lengkap jika hari-hari mereka tidak ada sebutan nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana selawat itu adalah bukan sahaja ianya anjuran dari Nabi Muhammad SAW, bahkan ianya adalah tuntutan dari Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masih ingat lagi ketika masih belajar, sekarang masih lagi belajar, kita semua selalu melalui proses belajar dengan secara rasmi ataupun dengan pengalaman dan sebagainya. Ketika saya dan kawan-kawan, kami kalau berjumpa dengan para ulama, dengan para masyayikh, orang-orang soleh, orang-orang yang sentiasa beribadah kepada Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah SWT, kami pasti akan minta nasihat dari mereka. Kami akan meminta nasihat dan mereka akan berikan kami nasihat yang bermacam-macam. Ada yang menasihat kami untuk selalu bersedekah kerana dengan bersedekah itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang silam. Ada yang menasihatkan kami untuk selalu berbakti, menjaga akhlak terhadap kedua orang tua. Ada yang menasihatkan untuk selalu menuntut ilmu dan jangan pernah tinggal majlis ilmu dan sebagainya. Berbagai-bagai nasihat yang kami terima dari guru-guru kami, dari para ulama, orang-orang soleh. Namun kami perhatikan setiap satu dari orang-orang ini pasti akan menasihatkan dua perkara
yang menurut kami ianya adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan uh, seorang Muslim. Ya. Kerana semuanya akan berikan nasihat yang sama. Yang pertama, mereka akan minta kami untuk jangan lupa beristighfar setiap hari. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan istighfar. Dan istighfar itu mudah dibacakan, iaitu astaghfirullahalazim. Dan mereka mengatakan jangan tinggalkan istighfar setiap hari, sekurang-kurangnya 100 kali. Dan ini adalah anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Dan yang kedua, guru-guru kami, orang-orang soleh, para ulama, mereka suka mengingatkan kami untuk jangan tinggalkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga setiap hari. Sekurang-kurangnya 100 kali. Dan tentang istighfar dan selawat ini, ianya mudah dilakukan. Kerana tak semestinya kita perlu di atas tikar sejadah untuk kita membaca istighfar atau selawat. Kita boleh beristighfar ketika kita duduk diam. Kita boleh istighfar ketika kita sambil masak, sambil main-main dengan anak-anak, sambil duduk di MRT, di bas. Dalam keadaan apapun kita boleh beristighfar dan juga berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana para ulama dan orang-orang soleh sangat menitik beratkan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, kerana ianya bukan saja anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya merupakan tuntutan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah ada sebutkan di dalam Al-Quran tentang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita belajar fiqh dalam mazhab Syafi'i, kita tahu antara rukun solat juga ada yang namanya salawat pada tahiyat akhir. Dan kalau kita tidak berselawat pada tahiyat akhir, tasyahud akhir, maka solat kita tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Dan ini disebabkan oleh berbagai pandangan dari Imam Syafi'i, dan antaranya adalah dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala berselawat ke atas Nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, kalau kita mengakui diri kita adalah seorang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, kepada hari akhirat, hari kiamat, dan juga kepada qada qadar, pastinya kita akan ikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebutkan di sini, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi Muhammad SAW dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi ini adalah sebuah tuntutan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita ambil tahu, perlu kita fahami bahawa selawat ke atas Nabi Muhammad SAW bukan sahaja ianya anjuran yang banyak kelebihan, bahkan ianya juga adalah tuntutan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan pengiktirafan yang tertinggi kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memuji baginda sallallahu alaihi wasallam di hadapan malaikat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan meminta hamba-hamba yang lain seperti para malaikat untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini para ulama menjelaskan jika Allah Subhanahu taala berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermakna Allah sedang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermakna Allah sedang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau para malaikat sedang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu maknanya para malaikat sedang memohon pengampunan
dari Allah SWT buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika umat baginda iaitu kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermakna kita sedang berdoa. Kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima, untuk mengkabulkan doa kita dengan berkat nama kekasih Allah Subhanahu wa taala iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau datang dari Allah, ianya merupakan pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ianya datang dari para malaikat, merupakan permohonan pengampunan dari malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau datang dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti kita semua, kalau kita berselawat menunjukkan bahawa kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat-sangat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keinginan kita, pengharapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan buat kita berkat dari nama yang telah kita sebutkan iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan berkongsi beberapa keutamaan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW supaya kita akan lebih bersemangat untuk membiasakan diri dalam berselawat. Kerana ianya adalah anjuran yang sangat hebat, yang sangat indah yang boleh kita amalkan. Yang pertama, berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW akan dilipatkan gandaan pahala buat kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Dan berselawat ini juga dapat menaikkan darajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga menghapuskan keburukan. Jadi yang pertama, apakah kelebihan berselawat itu? Meningkatkan darajat kita di sisi Allah, kemudian kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat, dan juga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan keburukan berkat dari kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kelebihannya, untuk pertama je kelebihan ada 3 di situ. Dan ini berasaskan dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikan buatnya sebanyak 10 darajat. Ini adalah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hadis yang lain kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Bermakna ada gandaan di situ. Dia berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW satu kali, Allah berikan 10 kebaikan. Allah redha terhadap orang itu. Allah melihat orang itu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta berkat dari selawatnya ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata membaca selawat Nabi itu dapat menghapuskan dosa seperti air sejuk dapat memadamkan api. Jadi kerana kelebihan yang seperti inilah, para ulama tidak pernah meninggalkan berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW dan tak perlu tunggu Rabiul Awal, tak perlu tunggu bulan Maulid baru nak baca selawat. Tapi setiap hari, bulan Maulid ataupun bukan bulan Maulid, Rabiul Awal ataupun bukan Rabiul Awal, itu mereka selalu membacakan selawat kerana mereka tahu kelebihannya. Kelebihannya itu membawakan kebaikan di dunia dan di akhirat, menghapuskan keburukan, menaikkan darajat kita di sisi Allah, dan juga Allah melipat gandakan pahala dengan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara yang sangat mudah untuk dilakukan tetapi pahala dan kebaikannya sangat besar. Kerana itu kami selalu diingatkan oleh guru-guru kami untuk jangan tinggalkan selawat sekurang-kurangnya 100 kali setiap hari. Pada waktu bila sahaja boleh dibacakan selawat ini, tapi guru-guru kami ajarkan untuk bacakannya lepas subuh boleh, lepas maghrib boleh, tapi biasanya kami amalkan lepas subuh. Jadi kalau ada yang nak amalkan pada waktu yang lain tidak menjadi masalah kerana ianya tidak ada
tempat ataupun waktu yang khusus untuk kita selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelebihan yang seterusnya yang kita boleh pelajari dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendekatkan diri kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Bukan mendekatkan, tapi kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita berada di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pastinya kita tidak akan terlepas daripada mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu hari akhirat itu, semua nabi-nabi mungkin melupakan umatnya, tapi tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sangat beruntung kerana menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingati kita, dan pada hari kiamat nanti semuanya sedang bermusuhan antara satu sama lain, tapi Rasulullah semua mengingat nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, aku, tapi Nabi Muhammad SAW seorang sahaja yang kemudian akan mengingati umatnya dan memastikan bahawa umatnya mendapatkan syafaat. Dan kita perlukan syafaat supaya mudah untuk keadaan kita ketika di hari akhirat kelak. Dan di sini ada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah SAW sebutkan manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW, adalah yang paling banyak membaca selawat kepadaku. Rasulullah SAW sebutkan, bukan saya sebutkan tapi Rasulullah SAW sebutkan, orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Dan subhanallah, kalau kita dengarkan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW tentang orang-orang yang dekat, orang-orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di hari akhirat kelak, sebenarnya kita perlu letakkan perancangan ataupun letakkan objektif, goals, cita-cita bahawa di hari akhirat kelak saya sangat ingin dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Kerana kalau begitu kita dah dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW, kita tahu bahawa kita akan selamat. Kita bersama Rasulullah SAW, kita bersama orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu kita sebagai manusia yang lemah, yang banyak membuat kesilapan, kesalahan, kita tak pasti kalau kita akan didakwa kelak apa yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita dihisap, kita tak pasti keadaan kita, nasib kita bagaimana di hari akhirat kelak. Dan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW seperti ini sangat memujuk hati, dan memberikan kita harapan. Kerana Rasulullah SAW sendiri yang menyatakan, barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, maka mereka akan dikumpulkan paling dekat denganku. Kita mesti yakin kerana ini adalah janji dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ini selawat bukan sesuatu perkara yang mudah. Maka kita ingatkan diri kita bahawa selawat ini, kita banyak selawat, banyak dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita banyak selawat, kita mesti fikir juga, selawat itu dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Dan pastinya kalau kita ingat Nabi Muhammad SAW, pasti kita akan cuba sedaya upaya untuk berakhlak mulia seperti mana yang telah diajarkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sama-sama di situ, kita banyak selawat, dan pada waktu yang sama kita doa kepada Allah SWT, ya Allah mudahkanlah aku berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW, supaya aku kelak akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Pada waktu yang sama mohon kepada Allah untuk memudahkan diri kita, urusan kita, untuk menjadikan kita hamba Allah yang selalu berbuat dan juga berucap dengan kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lupa juga
akhlak baginda Nabi Muhammad SAW kita pelajari, apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kita menghayati, kemudian kita cuba amalkan. Selawat, kita selawat juga kerana kita sangat ingin berada dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ada hadis-hadis yang lain juga yang mana Rasulullah SAW menitik beratkan tentang akhlak yang mulia. Rasulullah SAW menitik beratkan tentang berbakti kepada orang tua, berbaik dengan ahli keluarga, bertanggungjawab ke atas anak-anak, berbaik kepada orang lain, jangan menyakiti, jangan menzalimi, jaga perkataan, jaga perbuatan. Banyak lagi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang boleh juga kita pelajari. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita bersalawat ke atas Nabi Muhammad SAW, Allah membuka jalan, membuka hidayah, membuka taufik buat diri kita supaya kita selalu belajar cara mencontohi segala yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang fadilah yang seterusnya saya ingin kongsikan, berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW akan memudahkan doa-doa kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa-doa mudah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada tapisan. Kalau kita berdoa, jangan lupa selawat. Kerana kalau kita dah selawat, maka langsung disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada hadis Nabi Muhammad SAW pernah mendengar seseorang memanjatkan doa dalam solatnya. Dan orang itu tidak memanjatkan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Dia doa saja tanpa selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata, orang ini terlalu tergesa-gesa dalam doanya. Dan kemudian Rasulullah SAW pun panggil orang ini dan menegurnya dan mengatakan kepadanya, jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulakanlah dengan memuji Allah. Memuji Allah itu Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu memuji Allah. Menyanjung Allah. Lalu berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Dah kita sebutkan Alhamdulillahirrabbilalamin, jangan lupa kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, lalu mintalah doa yang diinginkan. Jadi ini adalah adab berdoa. Kita berdoa nak tahu adabnya, nak tahu caranya sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada sahabat ini, iaitu mulakan dengan hamdalah, memuji Allah SWT. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kemudian kita doa apa saja yang kita ingin doakan. Dan kita tutup dengan selawat dan kita tutup dengan hamdalah. Dan di sini jadi di sini kita tahulah, jadi antara kelebihan berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW itu banyak, dan saya sampaikan tadi, kita boleh ingat kembali, kita boleh rujuk kembali, iaitu berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan kebaikan, dilipat gandakan pahala kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menaikkan darjah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan selawat juga kita dapat menghapuskan kesilapan kita, keburukan pada diri kita, perkara-perkara keji yang ada pada diri kita, Allah hapuskan berkat dari selawat Nabi Muhammad SAW. Kemudian seterusnya dengan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, kita akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah harapan yang terbesar, itu adalah kegembiraan yang sejatinya, dapat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di hari akhirat kelak, di mana kalau kita dah terkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, kita tahu bahawa kita akan berbahagia. Jadi itu adalah harapan kita, itu adalah tujuan kita. Kita mulakan dari sekarang. Selagi hayat di kandung badan, kita mulakan dari sekarang, banyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari akhirat kelak semuanya pentingkan diri sendiri, nafsi-nafsi, ana, nafsi-nafsi, ana, aku, dan kita akan semua orang yang kita cintai akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dulu kawan kita, kawan baik kita, semuanya akan menjadi musuh kecuali kalau mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yang selalu mengajak kita untuk mengingati Allah, mengajak kita kepada kebaikan. Dan di hari akhirat kelak, kita tak tahu keadaan nasib kita macam mana. Yang
kita inginkan adalah syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah dah ajarkan orang yang paling dekat denganku di hari akhirat kelak adalah orang yang berselawat, yang banyak berselawat ke atasku. Kita dah tahu hadis ini, maka kita rajinkan diri, kita biasakan diri, kita ajarkan anak-anak kita, ajarkan ahli keluarga kita. Sebab itu para ulama, guru-guru kami suka mengingatkan kami dan mereka mengatakan jangan tinggalkan istighfar 100 kali minimum setiap hari, dan jangan tinggalkan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW 100 kali minimum setiap hari. Kerana mereka tahu, kerana kita pun tahu setelah kita tahu betapa lemahnya kita, betapa banyak buat kesilapannya kita tahu kita tak mampu, mungkin tak mampu untuk kita menghadap Allah dengan sikitnya kurangnya amalan kita, tapi sekurang-kurangnya kita ada Nabi Muhammad SAW di hati kita dan kita cuba sedaya upaya untuk mengikuti segala ajaran jejak langkah baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk melihat kita dengan cintanya, dengan kasih sayang dan merahmati kita. Mudah-mudahan kita selalu di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Rasulullah SAW berkenan untuk melihat kita sebagai umatnya dan memberikan syafaat kita di hari akhirat kelak. Dan sekarang ini kita dah tahu kelebihan berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan apa yang telah pun kita pelajari. Semoga Allah memberkati kita semua, para penonton sekalian. Kita saling ingat mengingati dalam dengan cara yang terbaik, dengan cara yang baik. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kerana mendengarkan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.